Sabri, sila Ustaz Sabri. Babu fi ar-rajuli yaruddu salam wa yaqulu. Ustaz Musa bagi mikrofon. Jadi ajaran cakap. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن ضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول على tu kan, ala nabi. Marra rajulun ala nabi. رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه ولم يرد عليه. Baik. Hadis ni kalau kita tengok secara dasarnya sahih belaka. Hadis ni tak ada masalah. Okey. Cuma mungkin kita nak sebut ada perawi hadis tu haddatsana Utsman wa Abu Bakar. Dua-dua tu adik-beradik Tu Utsman dan Abu Bakar tu adik-beradik. Lepas tu dia sebut Ibna Abi Syaibah. Kedua-dua itu adalah anak kepada Abu Syaibah. Okey, dua ni adik-beradik. Dan antara dua ni, dua-dua ni yang menariknya adalah guru Imam Bukhari, dua-dua. Dia dua-dua ulama hadis dan kedua-duanya Imam Bukhari sempat jumpa dan mengaji. Lepas tu dia ni yang abang dia Abu Bakar. Utsman tu adik, Abu Bakar tu abang. Abu Bakar tu dia ni pengarang kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah. Ni lah orang. Ni lah Abu Bakar bin Abi Syaibah. Nama penuh dia, nama betul dia Abu Bakar tu gelaran dia. Nama betul dia adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Itu nama betul dia. Jadi dia ni pengarang kitab sebenarnya. Dia bukan calang-calang orang. Abu Bakar Musannaf Ibni Abi Syaibah. Itu kalau orang mengajar hadis popular nama kitab ni. Ni namanya Utsman dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dan dia ni semua ni orang-orang Kufah belaka ni. Ni orang-orang Iraq belaka ni. Lepas tu Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad. Nama penuhnya Umar bin Sa'ad bin Ubaid Al-Hufari. Al-Hufari ya. Ni orang Kufah. Orang Kufah juga. Lepas tu dia ambil hadis daripada An Sufyan. Sufyan ni Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Dia dulu Sufyan. Kita kompil Sufyan yang mana? Sufyan ni ada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah. Kan nama popular tu kan? Seorang lagi Sufyan penyanyi lagu dekat Malaysia tu. Yang tu tak ambil ekport lah. Jadi lagu apa tu? Best lagu tu menang juara lagu 2 tahun lepas. Lagu tu best lagu tu kan. Tu Sufyan lain Jadi Sufyan ni yang popular dalam hadis ni dua lah. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, satu lagi Sufyan bin Uyainah dia panggil. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ataupun nama penuhnya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ats-Tsauri tu gelaran dia lah. Kalau orang macam mana ni Al-Klantani. Macam tu lah, belagak lah sikit. Kalau Ustaz Musa ni Al-Malaki boleh. Al-Malakawi pun dia sebut. Malakawi. Kan? Tak dia nak pergi atas ijazah. Pergelaran nak. Apa tu? Melaka Malakawi. Dia di Gaza dulu. Allah. Di Sungai Udang. Allah.
Baik. Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri ni kalau kita baca sejarah dia ni agak sadis jugalah cerita tentang Sufyan Ats-Tsauri ni. Dia ni kalau kita baca cerita, kita tahu Imam Abu Hanifah ni mati dalam penjara. Imam Abu Hanifah ni mati dalam penjara sebenarnya Sebab apa? Sebab khalifah pada masa tu namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Dia nak lantik Imam Abu Hanifah jadi qadhi. Jadi kita panggil ketua hakim negara pada masa tu. Tapi dia tak mau. Dia tak mau. Bila tak mau, last sekali Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ni paksa dia. Paksa. Tak nak juga sampai bunuh dalam penjara. Last sekali mati dalam penjara. Tu sedih lah ulama dulu kan. Pemerintah buat macam tu dekat dia. Tu satu. Yang kedua menariknya, orang dulu bagi jawatan tak mau punya. Berebut tak mau. Orang sekarang berebut mau. Tu yang pelik tu. Jadi dia tak mau. Tak mau tu sampai orang tak dalam penjara pun tak mau juga. Jadi bila meninggal dunia ni Imam Abu Hanifah, timbul persoalan siapa yang nak ganti? Siapa nak ganti Imam Abu Hanifah nak jadi qadhi ni kan? Last kali orang bagi cadangan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri bila dengar nama dia disebut, dia terus tak mau, aku tak mau. Jadi bila tak mau, apa tindakan dia? Dia pergi lari. Dia lari ke mana? Dia lari ke Mekah. Dia ni duduk kat Kufah. Lari kat Mekah tu. Bila duduk dekat Mekah tu, Khalifah dah tahu. Khalifah kata, tangkap Sufyan Ats-Tsauri. Bila kat tangkap Sufyan Ats-Tsauri, dia lari. Dia lari ke mana? Dia lari ke Yaman. Ke Yaman. Duduk dekat Yaman, dia duduk diam-diam. Tiba-tiba orang tuduh dia mencuri. Orang tuduh dia mencuri pula. Dan ditangkap, orang pergi hantar dekat gubernur yang memerintah di Yaman pada ketika itu. Gubernur tengok, ini Sufyan Ats-Tsauri ni. Kena ni ulama besar ni. Jadi takkan orang macam ni mencuri kot. Takut pergi. Rupanya kena fitnah. Dia fitnah. Jadi bila difitnah, gubernur di Yaman pada masa tu kata, aku bagi pilihan lah pada kamu. Kamu nak duduk kat sini ke ataupun kamu duduk tempat lain. Kalau duduk sini pun tak apa, aku nak raih lah kamu duduk kat sini. Mengajarlah kat sini, jadi orang alim kat sini. Biar orang Yaman boleh mengaji dengan kamu. Ni gubernur yang baik lah kan. Jumpa ulama besar macam ni. Kata macam tu, Satu Sufyan kata tak apa. Aku tak nak di sini, aku nak tempat lain. Dia pun berpindahlah dekat Basrah. Pergi ke Basrah pula. Banyak lagi tempat. Duduk dekat Basrah. Dia pergi dekat satu kebun. Dia pergi kerja jaga kebun tu. Ni ulama ni. Punca ni satu je. Tak nak jadi ketua hakim negara. Itu je punca dia. Itu je punca dia. Dia jaga kebun macam orang niaga biasa tu lah. Macam orang biasa, orang tak kenal. Cumanya dalam ramai-ramai tu terperasan macam pernah tengok. Macam kenal. Last sekali terbocor rahsia Sufyan Ats-Tsauri yang Khalifah duk cari. Jadi Khalifah ni dia ugut. Dia kata kalau sesiapa yang dapat tangkap Sufyan Ats-Tsauri, bawa jumpa dengan aku kat Kufah, aku akan bagi dia 10,000 dinar. Jadi Sufyan Ats-Tsauri bila dengar, dia pergi lagi ke Mekah. Lagi ke Mekah pula. Daripada Baghdad dia lagi ke Mekah. Sebab dekat Basrah tak ada orang kenal kan. Dia duduk dekat Mekah. Duduk dekat Mekah, Khalifah dapat tahu. Khalifah kata, aku nak pergi sendiri jumpa dengan Sufyan Ats-Tsauri dekat Mekah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri bila dapat tahu, dia pergi dekat Kaabah, dia pegang kelambu Kaabah. Dia pegang, dia kata apa? Aku minta dengan kau ya Allah, jangan bagi Khalifah masuk Mekah. Dia tak doa macam tu. Nah, jadi cerita Khalifah dalam perjalanan mati. Ambil kau. Berkat doa dia. Mati kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi bila mati tu, anak dia jadi Khalifah. Anak dia ambil jawatan tu kan. Dan bila anak dia jadi Khalifah, anak kata Sufyan Ats-Tsauri kena sambung jawatan ni. Dia bila dengar tu, dia tulis surat. Dia hantar kepada anak dia Khalifah tu kan. Khalifah yang barulah. Masa hantar surat tu, duk lama dia meninggal. Faham tak? Dia meninggal dunia. Ni Sufyan Ats-Tsauri. Dahsyat ulama dulu. Nak cari mana lah sekarang. Dia orang sekarang, siapa nak jadi mufti? Pakai kat tangan. Dah Ustaz Musa memang kita nak bagi. Dia tak nak pun. Tapi jangan dia lari pula. Okey, nampak cerita ni. Orang nama Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Tu hebat ni. Sufyan Ats-Tsauri ni. Dia bukan calang-calang manusia lah. Orang alim. Zuhud. Beramal dengan ilmu. Dan cukup beramanah dengan ilmu. Okey, baik. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ni, dia ni ambil hadis daripada Ad-Dhahhak bin Utsman. Dhahhak bin Utsman ni salah seorang ulama, salah seorang perawi Imam Muslim. Ni min rijal Muslim dia panggil. Di antara perawi-perawi Muslim Dan Dhahhak bin Utsman ini mengambil hadis daripada Nafi'. Nafi' ni siapa dia? Guru Imam Malik. Imam Malik mengaji dengan Nafi' ni 30 tahun. Main-main kau mengaji. Dia mengaji dengan Imam Nafi' ni 30 tahun mengaji, Syekh, main-main kau. Mengaji. Sampai Nafi' mati baru dia cari guru lain.
Imam Malik ni. Nak cerita dia mengaji dengan Nafi', ngaji. Ada tu lain tak nak. Aku nak ngaji dengan dia dulu. Ngaji 30 tahun. Mati kawan tu baru cari tegur lain. Punya hebatnya Imam Malik mengaji dengan Nafi'. Dia lah perawi hadis ni. Nafi' ni siapa dia? Dia ni adalah bekas hamba kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anak kepada Umar bin Khattab. Anak tu kan? Abdullah bin Umar. Nafi' ni dia boleh jadi orang alim ni sebab dia ni hamba kepada Abdullah bin Umar, dimerdekakan. Dia mengaji pula dengan tuan dia asal. Mengaji sampai jadi orang alim. Faham tak? Apa tu Imam Malik mengaji dengan dia? Ni orang nama Nafi'. Apa dia Nafi' ni nama dia Abu Abdillah Nafi'. Tu nama dia lah. Cuma pendeknya Nafi'. Jadi tabi'in lah ni. Tabi'in gitu. Kalau ulama hadis yang lain mengaji dengan dia ni adalah Ayub As-Sakhtiyani. Itu ada ulama, ada orang tak kenal lah. Kalau orang selalu baca hadis aku jumpalah nama Ayub As-Sakhtiyani. Kalau kita baca 6 buah kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah, pasti akan ada nama Nafi'. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, semua kitab 6 buah kitab hadis ni pasti akan ambil hadis daripada riwayat Nafi'. Bekas hamba kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, kita dah ulang banyak kali dah Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ni dia riwayatkan hadis. Dia beritahu kat kita, qala, kata Abdullah bin Umar, seseorang lelaki telah melintasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu, ketika itu Nabi sedang kencing. Nabi tengah kencing, ada orang lintas. Dia nampak Nabi kencing. Bila nampak tu, fasallama alaihi, dia bagi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi tengah kencing, dia bagi salam. Ustaz pergi dekat RNA, dia tak nak yang dalam tu, ustaz yang kat luar. Contohlah ustaz dah ni. Kalau orang biasa boleh tahan lagi kan. Ustaz kat luar tu yang berdiri tu. Lepas tu datang seorang, ustaz, Assalamualaikum ustaz. Dia kata dengan ustaz tu, ustaz tengah kencing. Jadi macam mana ustaz tu? Kata waalaikumsalam. Macam tu. Itu soalan. Jadi dalam hadis ni kata, falam yarudda alaihi. Nabi tak balas. Nabi tak balas. Semua sambungan hadis ni dalam qala Abu Daud. Ada sambungan waruya an Ibni Umar wa ghairihi. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Jadi perawi yang sama. Wa ghairihi, selain daripada Abdullah bin Umar. Ada sahabat Nabi lain pun turut meriwayatkan hadis ni. Siapa dia sahabat Nabi itu Sahabat itu adalah Abu Al-Juhaim Al-Ansari. Dia kata yang lain daripada itu tu kan. Sebenarnya ada orang lain yang turut menceritakan hadis ni selain daripada Abdullah bin Umar. Orang tu nama Abu Al-Juhaim Al-Ansari. Seorang. Yang kedua, Umair, hamba kepada Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Yasar. 3 orang. Dia kan disebut orang ini selain itu kan. Jadi Abdullah bin Umar dengan 3 orang lagi sahabat yang sebut tadi tu, dia tambah cerita. Dia tambah sambungan cerita. Cerita tu tak habis rupa-rupanya. Dia cerita tadi kan Nabi tengah kencing. Datang seseorang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak balas. Sekat tu kan. Jadi sambungan hadis tu apa cerita dia? Anna Nabi sallallahu tayammama. Nabi rupa-rupa selesai kencing pun Nabi tak balas salam lagi. Nabi tak ada habis kencing, waalaikumsalam, tak. Nabi tak balas lagi. Nabi tayammum dulu. Bila Nabi tayammum, summa radda ala rajul assalam. Baru Nabi kata waalaikumsalam. Nampak jalan cerita. Hadis ni sahih, tak ada apa pun. Jadi isu sanad tak ada isu Jadi hadis ni sahih. Jalan ceritanya adalah Nabi Muhammad tengah kencing, seseorang lalu, sahabat lah kira. Cumanya sahabat ni mubaham, tak tahu siapa. Kalau mubaham sahabat tak ada masalah. Dia tak jadi cacat pada hadis. Jadi sahabat Nabi nampak Nabi tengah kencing, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab salam. Nabi terus kencing sampai selesai. Lepas tu Nabi Muhammad tayamum. Lepas tu selesai tayamum, barulah waalaikumsalam. Faham jalan cerita tu? Nampak jalan cerita tu. Okey. Hadis ni ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama tidak bercakap semasa qada hajat. Itu nombor 1. Kita tengok hadis awal tadi. Hadis awal tadi kan. Kan Nabi Muhammad SAW kata janganlah seseorang itu dia masuk tandas sama-sama yatahaddasani, dia duduk sembang. Kan Nabi kata lagu tu kan. Jadi di sini menguatkan hadis atas. Hadis atas dengan hadis ni dia menguatkan masa kita qada hajat jangan bercakap. Dalam konteks hadis ni menjawab salam. Betul? Orang bagi salam tak jawab salam. Kalaulah menjawab salam pun tak boleh, bercakap lagi lah tak boleh. Sebab menjawab salam kan wajib. Betul? Sepatutnya, salam tu wajib, jawablah salam tu. Waalaikumsalam, kan wajib. Cakap tak wajib. Jadi kalau yang wajib pun tak boleh, yang tak wajib lagi lah tak boleh. Faham tak? Jadi bila cakap dalam masa qada hajat tu, tak boleh. Kalau bertanya apa dalil? Hadis ni. Apabila orang bagi salam, Nabi tak jawab salam semasa Nabi tengah kencing. Faham 1.
Cuma timbul persoalan lah, apa asasnya kenapa lagu tu Isunya adab tu isu dia. Kita ni antara adabnya, apabila kita kencing jangan bersembang. Kalau bersembang ni dia buruk jadi dia. Baik ke? Orang telefon kita, "Ustaz, patu bunyi flash air." Uish, ustaz apa ni? Jadi tak elok. Dia kurang adab lah. Jadi disebabkan itu tidak boleh bercakap semasa kita qada hajat. Satu. Yang kedua, dalam hadis ni tak boleh kita menjawab salam ketika kita sedang qada hajat. Tak boleh jawab salam. Asal menjawab salam ni apa hukum? Wajib. Wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Quran sebut kan? Bila orang bagi satu ucapan pada kamu, kamu kena balas balik ucapan itu setara ataupun lebih baik. Jadi kalau orang bagi assalamualaikum, kita kena jawab waalaikumsalam. Kan? Masalah apa? Kalau orang kafir bagi salam macam mana? Panjang pula cerita itu. Kan? Sebenarnya memberi salam, menjawab salam dengan orang kafir ni boleh. Lepas tu yang tak boleh itu dalam konteks tertentu. Konteks yang macam mana? Konteksnya adalah orang kafir dahulu bila bagi salam pada Nabi SAW tu, dia tak sebut assalamualaikum. Dia sebut assalamualaikum. Assam bukan assalam. Assalam ni selamat sejahtera. Assam ni pergi mampus. Mana dia kan? Assalamualaikum. Mampuslah ke atas kamu. Jadi janganlah jawab. Sebab dia kata, dia kutuk kita kan, kita diam je lah. Itu yang timbul tak jawab tu. Ataupun kalau jawab, waalaikum. Waalaikum je. Assalamualaikum. Waalaikum. Pergi mampus kepada kamu. Kau pun sama. Itu kan, terjemah dia macam tu lah. Kurang lebih kan. Ataupun assalamualaikum. Kita waalaikumsalam. Engkau pun mampu sama. Kan? Ataupun kita diam. Yang dikatakan tak boleh itu tu dalam konteks macam tu. Sebab orang Yahudi pada zaman Nabi, bila jumpa dengan Nabi SAW, dia akan sebut assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Okey, kafir tempat kita ni, dia pun tak tahu beza. Salam-salam, apa benda yang aku tahu. Orang Islam sebut assalamualaikum. Dia pun salam juga. Betul? Jadi tak apalah kita jawab salam. Masa kita dengar dia sebut pun dia sebut elok assalamualaikum. Betul tak? Jadi kita jawab waalaikumsalam. Boleh faham Okey, sekarang ni jawab salam wajib tak? Wajib. Tetapi dalam keadaan tertentu tak boleh jawab. Antaranya kau tengah buang air. Bila tak boleh jawab salam, orang tu pula masuk tandas, janganlah bagi salam. Dia pula assalamualaikum sampai kat dalam. Kepala otak dia. Janganlah. Faham janganlah macam tu. Jadi kalau orang bagi salam, kita tak boleh jawab salam dalam pada ketika kita sedang qada hajat. Faham gitu. Okey, timbul perbahasan juga. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia qada hajat, orang bagi salam dia tak jawab. Selesai daripada qada hajat, dia tak jawab lagi. Dia tayammum, dia tak jawab. Lepas tayammum dia waalaikumsalam. Timbul persoalan, kalau orang tengah qada, orang tengah bertayammum ataupun tengah berwuduk, orang bagi salam kat kita. Kita tengah wuduk ni orang bagi salam. Jawab tak waalaikumsalam? Macam mana agak-agak? Dia asal dia macam ni. Dalam kaedah fiqh ni, dia ada sebut al-masyghul la yushghal. Orang yang dah sibuk, jangan disibuk-sibukkan lagi. Dia ada kaedah al-masyghul la yushghal. Orang yang dah sibuk, jangan disibuk-sibukkan lagi. Jadi kalau orang tu dia tengah berwuduk, kita dah nampak dia berwuduk, janganlah kau bagi salam dekat dia. Faham? Kita pun bagi salam, assalamualaikum. Apakah jawab terus? Tidak semestinya jawab pada masa tu. Dalam hadis ni, selesai daripada tayammum, baru Nabi jawab waalaikumsalam. Faham ni apa Inilah menjadi dalil menjawab salam itu adalah al-wujub ala at-tarahi, bukan ala al-fawr. Apa itu? Jawab salam, dia ada kewajipan ni, dia kena tunaikan dengan cepat, dengan segera. Ada satu lagi, dia tidak disegerakan. Kita lengah-lengah pun tak apa. Okey, nak misal contoh lah. Andailah kerajaan Malaysia ni, dia buat pening kepala, kita buat pilihan raya umum ketika orang sedang melakukan ibadat haji. Ibadat haji wajib tak? Wajib. Mengundi tu wajib tak? Wajib juga. Kerajaan Malaysia ni dia buat gila boleh. Contohlah dia buat gila kan. Dia kata ginilah, kita umum pilihan raya berlaku musim haji. Kerajaan Malaysia tak ada kerja tu. Tapi dia nak buat kerja gila tu, dia buat. Sekarang ni, kita ni antara nama naik untuk pergi buat ibadat haji. Jadi kita dah ada dua problem. Nak pergi ibadat haji ke nak mengundi? Betul tak? Mana pilihan kita? Di situ ada dua kewajipan kat situ. Jadi pilihan raya tu ditetapkan pada ketika itu. Yang nak dapat pula tu 5 tahun pula tu. Nak boleh dapat ke pula tu kan? Jadi ketika itu dia panggil al-wajibu al-mudayyaq. Wajib yang sempit.
Haji tahun depan boleh buat. Tahun satu lagi boleh buat. Pelan raya sekarang kena buat. Maka mana yang kita kena dahulukan? Pelan raya mengundi. Faham Jadi dia ada dua tu. Ada kewajipan itu, dia boleh kita tangguhkan waktu lain. Kita boleh buat. Dalil dia Nabi Muhammad SAW dalam Sulhul Hudaybiyah. Betul? Sulhul Hudaybiyah tu musim haji lah tu. Nabi buat ibadat haji lah tu pada masa tu. Tapi orang kafir halang. Buat perjanjian. Nabi setuju. Kenapa Nabi setuju? Sebab al-wajibu ala tarakhi, bukan ala al-fawr. Faham Jadi antara yang dikatakan al-wajibu ala tarakhi, bukan disegerakan. Kita lambat-lambat sikit pun tak apa. Inilah salam. Faham tak? Jadi kalau orang bagi salam pada kita, apakah kita terus Waalaikumsalam? Tak semestinya. Assalamualaikum, kita relax dulu, duduk tak apa. Waalaikumsalam. Boleh, itu pun dah selesai kewajipan. Boleh faham Ha? Nanti kat bawah. Ada kat bawah. Haji tu sebenarnya ada dah tajuk tu. Faham Jadi nak ceritanya, dia ada kewajipan itu, apakah perlu disegerakan ataupun tidak? Itu poin dia. Jadi kita tengok daripada hadis ni, kita faham kewajipan itu tidak semestinya disegerakan. Dan memang hukum fiqh ni macam tu. Hukum fiqh memang ada beberapa part, memang kewajipan tu boleh disegerakan. Ada ketika tidak disegerakan. Macam contohlah masa isyak tadi. Apakah kita terus segerakan sembahyang isyak? Nak sembahyang pukul 10 ke apa? Betul tak? Jadi kewajipan itu wajib, memang wajib, tapi bukan ala al-fawr, bukan segera. Ala tarakhi, kita lewatkan sedikit. Dalilnya hadis ni. Boleh insya-Allah. Okey, yang seterusnya, menjawab salam ketika kita sedang sembahyang. Macam mana? Ada satu tajuk ni kadang kita tengah solat. Betul orang datang, Assalamualaikum. Ni kita tengah sembahyang. Kita pun bila tengah sembahyang, Assalamualaikum, kita kata Waalaikumsalam. Boleh ke itu? Boleh lah tu. Waalaikumsalam. Boleh Waalaikumsalam tengah sembahyang. Awal Islam, masa sembahyang ni boleh bercakap. Sehinggalah Allah Ta'ala tuai Al-Quran, Hafizu ala salawatikum wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sahabat Nabi dulu awal Islam, dulu tengah sembahyang, datang sahabat Nabi, "Oi, apa khabar Syekh?" "Baik, alhamdulillah." Tengah sembahyang. Dulu awal Islam boleh berlaku lagu tu. Tengah sembahyang tu boleh bersembang. "Oh, ya ke? Anak masuk universiti ke?" "Oh, semalam hantar." Okay. Semalam dekat Gombak, hari ni balik. Contoh, tengah sembahyang. Boleh awal Islam. Lalu Allah Ta'ala tuai Quran, Hafizu ala salawatikum wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sembahyang kamu dan jagalah solat pertengahan. Tunaikan ibadat kepada Allah dalam keadaan kamu tunduk kepada Allah. Jadi ayat itu menjadi dalil tak boleh bercakap dah semasa kita solat. Ada satu hadis Nabi SAW daripada seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia cerita, dia kata, aku ni kuntu usallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fayaruddu alayya. Dia kata awal-awal dulu aku sembahyang, aku memberi salam pada Nabi yang ketika itu baginda tengah sembahyang. Nabi tengah sembahyang, aku masuk, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Nabi fayaruddu alayhi, "Wa alaikumussalam." Nabi jawab salam. Lepas tu, falamma raja'na, apabila aku balik. Ni cerita dia hijrah ke tempat lain. Dalam beberapa ketika dia balik ke Madinah, jumpa dengan Nabi sallam. Dia tengok Nabi sembahyang, dia pun Assalamualaikum. Nabi tak jawab. Nabi dah tak jawab. Dah selesai daripada sembahyang, Nabi kata, "Inna fis salati la syughlan." Sembahyang ni kita sedang sibuk menunaikan ibadat kepada Tuhan. Jadi fokus dengan sembahyang. Jadi di sini menjadi dalil menjawab salam pada peringkat awal dulu boleh. Menjawab salam di dalam solat pada peringkat awal dulu boleh. Tetapi ia dimansuhkan. Faham? Dia hukum dimansuhkan. Alright. Memberi salam ketika kita memberi salam pada orang yang sedang sembahyang. Yang tadi itu menjawab salam. Betul? Sekarang ni timbul isu pula, orang tengah sembahyang, kita masuk tu, Assalamualaikum. Tu tak ada kerja lah tu. Ni contoh mari sembahyang penuh, kita datang lambat. Kan? Mula-mula start sembahyang tu adalah 5 orang. Yang lambat tu 40 orang. Jadi masuk seorang, Assalamualaikum. Mari pula, Assalamualaikum. Masuk lagi 3, Assalamualaikum. Alamak, 40 orang tu 40 kali salam. Jadi kat depan ni macam mana nak jawab salam ni? Soalan. Isu dia memberi salam kepada orang sembahyang boleh ke tak? Soalan Ada dua pendapat ulama. Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan makruh. Pandangan yang kata makruh. Sahabat Nabi yang kata macam itu adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Dia kata, kalau aku masuk kepada satu kaum yang ketika itu mereka sedang menunaikan salat, aku tidak akan memberi salam kepada mereka. Itu kata siapa? Jabir bin Abdullah. Jadi dia beranggapan kita memberi salam kepada orang sedang sembahyang makruh. Dan turut mengatakan sebegitu adalah mazhab kita Syafi'i.
Mazhab Syafi'i kata kalau orang tu tengah sembahyang jangan bagi salam lah ke dia. Siapa yang memberi salam juga hukumnya makruh. Tak dosa makruh. Kenapa Sebab ada kaedah al-masyghul la yushghal. Orang yang dah sibuk jangan disibuk-sibukkan lagi. Dia dah sibuk dengan sembahyang, kau sibuk-sibukkan untuk jawab salam tu kenapa? Faham Tapi pandangan yang kedua, ini pandangan majoriti ulama-ulama fiqh. Antaranya adalah Abdullah bin Umar, Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini ulama majoriti lah. Mereka kata memberi salam kepada orang sedang sembahyang boleh. Ambil kau. Anda sebut boleh. Bukan mesti buat. Cerita ni bukan mesti buat. Tapi hukum adalah boleh mengikut pandangan majoriti ulama. Kenapa Kenapa dia kata boleh? Kat sini ni ada beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh imam mazhab sendiri. Antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia sendiri buat. Ada satu riwayat dalam kitab Al-Awsat. Imam Ahmad bin Hanbal dia masuk satu masjid, orang sedang sembahyang, dia Assalamualaikum. Dia bagi salam pada orang sembahyang. Cerita dia. Okey, adalah dua pendapat. Satu makruh, satu lagi boleh kan, harus Yang mana satu paling kuat? Kita Syafi'i ustaz, makruh lah. Kita lah kan, yang kuat Syafi'i tak tahu pasal ni. Okey, kita tanya Nabi Muhammad. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana bagi kat sini beberapa hadis. Hadis yang pertama, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Inna Rasulullah sallallahu ba'athani li hajatin. Nabi hantarku ada satu urusan. Summa adraktuhu wa huwa yasiru yusalli fa sallamtu alaihi fa asyara ilayya. Falamma faragha da'ani fa qala innaka sallamta anifan wa ana usalli wa huwa muwajjihun hina izin qibala al-masyriq. Cerita hadis ni hadis Imam Muslim. Cerita Jabir bin Abdullah, dia kata Nabi ni hantar aku ada satu urusan. Aku pergilah. Kemudian aku dah selesai, aku pun balik, aku tengok Nabi Muhammad tengah sembahyang. Balik tu sampai Nabi Muhammad tengah sembahyang. Bila Nabi tengah sembahyang, fasallamtu alaihi, aku bagi salam kepada Nabi. Nabi tengah sembahyang. Jabir kata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Nabi tengah sembahyang. Cerita hadis ni, Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan tangannya. Dia tak jawab Waalaikumsalam, tapi isyarat dengan tangan. Okey? Jadi, selesai daripada sembahyang, Nabi Muhammad SAW pun panggil dia. Cerita, aku sembahyang tadi. Jadi, Nabi jawab tak salam, Nabi jawab menggunakan isyarat. Menggunakan isyarat tangan. Satu Yang kedua, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi, sahabat yang terkenal. Dia kata, aku ni maratu bi Rasulullah wa huwa yusalli. Aku melintasi di satu kawasan. Ketika itu Nabi Muhammad tengah sembahyang. Bila Nabi tengah sembahyang, fasallamtu alaihi. Aku bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tengah sembahyang. Jadi bila Nabi Muhammad salam, diberi salam, ketika itu Nabi tengah sembahyang, dalam hadis sebut faradda isyaratan. Nabi membalas dengan isyarat tangan. Isyarat tangan. Okey, dua hadis. Hadis yang ketiga, sahabat Nabi Abdullah bin Umar cerita. Cerita dia kata Rasulullah SAW ni keluar pergi ke Quba. Kita pergi ke Mekah tu jumpa tempat Quba tu kan. Dekat Quba tu Nabi pergi satu hari kat situ. Nabi pergi kat situ, Nabi sembahyang kat situ, datang orang-orang Ansar. Orang Ansar datang, dia tengok Nabi Muhammad SAW tengah sembahyang, fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Mereka memberi salam kepada Nabi ketika itu Nabi sedang sembahyang. Jadi kata Abdullah bin Umar, dia pergi tanya kepada Bilal. Faqultu li Bilal. Dia tanya, Bilal. Dia tanya apa kepada Bilal? Kaifa ra'aita Rasulullah SAW yaruddu alaihim? Macam mana Nabi balas salam tu? Bagi salam ni. Nabi Muhammad tengah sembahyang. Jadi iyalah Nabi balas lah dengan isyarat. Isyarat tu macam mana? Tanya Bilal. Bilal kata apa? Kata Bilal, hina qala yaqulu hakaza wa basata kuffah. Nabi kata Bilal bin Rabah, Nabi jawab salam macam ni sambil dia buka tapak tangan kat macam tu. Masa tengah sembahyang, Assalamualaikum Rasulullah. Nabi buat itu. Itu jawab salam dia. Jadi kesimpulannya, memberi salam kepada orang sembahyang boleh. Betul. Kalaulah tak boleh, sudah pasti ia dilarang oleh Nabi. Betul. Sekarang Nabi tak larang pun. Nabi tak larang. Nabi kata, kenapa beri salam? Lain kali jangan jangan buat lagu. Tak, Nabi tak kata lagu tu. Jadi di sini kita simpulkan, memberi salam kepada orang yang sedang sembahyang boleh. Dan kita pula yang sedang sembahyang, yang diberi salam, janganlah pula kita pergi jawab Waalaikumsalam. Cara jawabnya adalah dengan mengisyaratkan tangan. Faham Hukum dia begitu. Boleh? InsyaAllah. Boleh setelah tu mengaji. Alright. Cuma menarik sikit dalam cerita hadis ni, dua orang ulama. Yang pertama adalah Al-Arnaud dan satu lagi adalah Al-Khattabi. Dia buat mari hadis ni. Dia kata hadis ni ada juga dalam Sahih Bukhari sebenarnya hadis ni.
Cuma Imam Bukhari dia bawa satu tajuk dia adalah at-tayammum fil hadar idza lam yajid ma'an wa khafa futas salat. Tajuk dia adalah berkenaan kita bertayamum ketika kita tidak bermusafir. Duduk kat rumah elok nak tayamum. Lepas tu air tak ada dan kita takut masa waktu semayang tu terluput. Macam mana agak-agak Contoh. Kita ni kadang-kadang lewat nak semayang, tidur malam, subuh tu sudah lewat. Subuh habis pun dah pukul 7. Contohlah. Letaklah mudah-mudahan pukul 7. Dia sedar pada pukul 6.45. 6.45 nak semayang subuh. Bukan musafir ni, nak semayang subuh. Air tak ada. Jadi dia semayang subuh hari tu tayammum. Tajuk tu dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari buat tajuk tu. Maka timbul perbahasan. Imam Syafi'i ni dia pernah bagi tahu kepada kita, kalau kita tidak bermusafir, lepas tu kita ada air, tetapi kita tidak ada kemampuan untuk menggunakan air, maka wajib kita menunaikan solat dengan tayamum dan kita wajib qada solat itu di waktu yang lain. Itu Syafi'i. Kita bisa dengar tak istilah sembahyang hormat waktu? Sebenarnya istilah sembahyang hormat waktu ni, istilah tu tak ada sebenarnya. Perbuatan tu ada. Apabila kita, dia yang dikatakan kita boleh tayamum ni, dalam Quran kata fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalau kamu tak dapati air, sekarang ni air ada tapi tak boleh nak guna. Contoh yang dibuat oleh Imam Al-Khattabi ni, kita ni duduk dalam penjara. Contoh berjeriji tu kan, duduk penjara. Orang pernah duduk penjara macam mana tahu macam mana duduk penjara. Duduk penjara, lepas tu ada air, tapi kita tak sampai air, tak sampai. Sekarang ni kita nak semayang ni, wajib tak semayang? Wajib semayang ni. Jadi kita air ada, nak semayang, air tak sampai, kita kena semayang juga. Maka kita pun tayamum. Kita pun semayang dalam keadaan tayamum tadi. Jadi persoalannya, semayang tu sah ke tak? Sah. Tetapi semayang tu tak sempurna, kena qada waktu lain. Orang kita namakan semayang hormat waktu, sebelum keluar daripada waktu tu kan. Ataupun kita ni terikat dekat satu tiang. Ni contoh Imam Al-Khattabi tu ni. Tiang ikat. Air ada, nak semayang kena semayang. Tapi nak macam mana tak boleh. Kita tayamum. Jadi kita semayang dalam keadaan kita bertayamum dalam pada air ada. Kita pun solat. Makanya kita kena qada pula pada hari yang lain. Faham Syafi'i kata semayang hormat waktu. Tapi mazhab lain dia kata semayang tu dah sah, apa nak semayang lagi? Mazhab lain tu kan. Macam mazhab Maliki, mazhab apa, kecuali Hanafi lah, sebab Hanafi ni lebih radikal sebenarnya. Kenapa nak guna radikal? Sebab Imam Az-Zufar dalam mazhab Hanafi kata semayang tu tak wajib bagi diri dia. Ambil kau. Berat tak boleh keluar fatwa lagu tu ni. Guna alasan tak semayang kita. Tapi kalau ikut dalam pandangan yang lain macam Maliki, semayang tu dah sah, apa nak qada? Semayang tu dah sah kan? Syafi'i kata ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Itu kaedah dia. Mudarat itu mengikut kadarnya sahaja. Jadi kita tunaikan itu kadar untuk dibolehkan kita menunaikan solat je, tapi tak sempurna. Sebab itulah kena qada pula apabila kamu mampu gunakan air. Faham Itu bezalah mazhab Syafi'i berbeza dengan mazhab-mazhab yang lain gitu. Alright, soalan haji tadi. Ada sebenarnya dalam nota ni pun ada kod Sekarang ni ada, sebenarnya hadis tu kita akan jumpa akan datang. Dibahas oleh Imam Al-Azim Al-Abadi lah dalam kitab Aunul Ma'bud. Dia sebut pandangan itu. Dia mengatakan apabila kita sedang berwuduk ataupun semasa kita sedang tayamum, orang bagi salam pada kita sebenarnya diberi pilihan untuk menjawab salam ataupun tidak menjawab salam. Tapi kalau kita lengahkan, itu lebih baik. Namun begitu, kalau orang itu akan hilang daripada kita apabila selesai daripada wuduk, maka kita boleh jawab salam ketika kita sedang berwuduk. Memang ada kupasan tu. Dan hadis tu kita akan kupas lah dalam pencerahan kita akan datang. Akan masuk juga tajuk pencerahan hadis tu. Gitu InsyaAllah. Okey. Alright. Hadis yang ke-17. Cukuplah. Panjang. Boleh? Dua ada Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Ada pertanyaan tak? Yang kat sini papar lah bagi riwayat Yahya bin Abi Kathir ni maksudnya yang dia Kathir ni riwayatkan secara sendirian daripada Iyad bin Hilal orang lain. Dia macam ni Okey, tafarrud yang berlaku pada Yahya bin Hilal ni, itulah yang menyebabkan problem pada sanad mengikut kupasan daripada Al-Bani, Syekh Al-Bani. Ni Syekh anak tu kata benda yang samalah. Yahya bin Abi Kathir ni sebenarnya ulama tak sepakat tentang status dia. Kita dapati bila kita semak daripada sudut sanad, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata dia ni yaghlitu, saling buat silap.
Jadi bila dia buat silap, lepas tu dia sendiri pernah dilihat banyak sanad-sanad ni sebagai ittirab. Faham tak? Ittirab. Disebabkan ittirab dengan tafarrud itulah menyebabkan dhaif. Problem pada Yahya. Cuba kita cek sanad nanti anda tengok sanad. Anda buat mari sanad-sanad yang lain Oh, Ustaz Musa tanya soalan yang melibatkan sanad. Jadi orang pun apa benda ustaz ni sembang. Kan? Dia orang dia faham, yang lain tak faham. Tapi anda sebut sanad. Anda ada dalam tanah ada tulis dah pasal sanad tu. Okey, kata Syu'aib Al-Arnaud, dia kata problem pada Yahya bin Abi Kasir. Kalau kita tengok pada sanad tu, yang pertama ada riwayat kata Yahya ambil hadis daripada Ayat. Yang ni Yahya ambil daripada Hilal. Betul kan? Tapi ada sanad Yahya ambil daripada Ayat. Sanad yang kedua, Yahya ambil daripada Abu Salamah. Sanad yang ketiga, Yahya ambil daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Nampak? Sanad yang keempat, Yahya ambil daripada Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban. Sanad yang seterusnya, Yahya ambil secara Yahya riwayatkan hadis itu secara mursal. Dia langkah terus kepada Nabi SAW. Jadi, nampaklah dia punya tafarrud tu. Problem pada Yahya. Boleh faham jadi disebabkan itulah Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni dhaif. Tafarrud itu maksudnya. Tafarrud ni dia seorang. Dia seorang problem. Dia ittirab. Tafarrud dengan maksud riwayat ni hanya satu sanad. Bukan. Dia macam ni. Bila kita sebut ittirab ni adalah sanad yang banyak tapi tak konsisten. Faham? Problem ni ke situ je. Situ je belakang. Sampai kita sebenarnya hak mana satu ni? Sampai kita tanya soalan tu. Sebenarnya hak mana satu sanad yang betul ni? Sampai kita tak boleh nak confirm mana satu. Itu yang gunakan istilah tafarrud tu. Faham Maksudnya tafarrud dalam tajuk ittirab. Jangan duk samakan tafarrud dalam tajuk sanad lain tu. Faham dia tafarrud dalam tajuk sanad, ittirab pada sanad tak sama ittirab pada matan. Lain. Dua tajuk berbeza. Contoh anda buat tadi, itu ittirab dari sudut matan. Contoh anda buat tadi. Macam sanad dia seorang problem. Dia ni problem ni. Problem besarnya Mamat ni, Yahya ni. Sebab dia ni ambil pada siapa? Sampai kita baca sebenarnya mana satu ni. Bila tanya soalan tu ittirab dah tu. Sebab sanad tu tidak konsisten, selalu. Faham Boleh. Yang lain tak faham dia dia tahu apa benda ustaz ni. Tak apa dia tak apa. Kadang-kadang kita kena raih semua. Ada orang yang dah belajar, ada kita berustaz nak belajar, nak raih semua. Kan harap semua dapat manfaat pada ilmu ni insya-Allah Okey, wallahu a'lam wallahu a'lam. Ada soalan tak sini? Sila Tuan Haji. Orang baca Quran tu boleh bagi salam. Orang baca Quran nak bagi salam? Orang tengah baca Quran, orang baca Quran kita boleh masuk, boleh bagi salam. Bagi salam pada orang baca Quran? Boleh, tak ada apa pun. Macam kita tadilah, al-masyghul la yushghal. Orang yang sibuk jangan disibukkan. Jadi hukum asal boleh, tapi kalau yang terbaik janganlah bagi salam sebab dia sedang sibuk, janganlah disibuk-sibukkan lagi. Al-masyghul la yushghal. Itu kaedah fiqh dia. Tapi yang terbaik jangan bagi salam. Macam kita tadi. Mari semayang, ada orang tengah semayang, 40 datang lambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak larat angkat tangan Pak Imam tu. Assalamualaikum. Angkat tangan. Assalamualaikum. Jadi susah. Kalau kita jawab salam ketika kita sedang solat, batal. Macam juga kita bersin. Bersin nanti kita akan jumpa akan datang. Kita tengah sembahyang, kita bersin. Alhamdulillah, member sebelah. Yarhamkallah. Contoh, batal solat. Hadis tu kita akan jumpa akan datang lah perbincangan hadis tu kan. Jadi kita jangan menjawab salam. Jangan menjawab salam. Kalau jawab itu boleh memberi implikasi batal solat. Jangan menjawab bersin orang. Kalau jawab itu boleh memberi implikasi solat batal. Boleh faham Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dia Albani dengan Syu'aib tu dia dekat. Albani dengan Syu'aib yang ustaz. Ya, betul. Dia satu zaman. Satu zaman. Dia duduk. Syekh Albani pun baru dalam 10 tahun macam tu meninggal. Syu'aib Arnaud dalam 3-4 tahun lepas meninggal. Dia era-era kita je. Dia datang pada Albania. Dua Albania. Dasar daripada Albania tu duduk kat Syam, Syria tu. Jadi ulama besar kat situ. Semua orang Turki panggil Albani Arnaud. Boleh istilah dia. Syu'aib Al-Albani boleh juga. Ustaz Musa sempat belajar dengan Arnaud tu. Anda tak sempat belajar, hanya tengok tulisan dia je. Bila dia kata ilmu tu pasal sebut Asyad Albani tu pun kata jauh berbeza dia tu. Sampai ke ayah dia lah. Ayah Syekh. Macam itulah lebih kurang. Okey, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Ada soalan lain tak? Ana rasa tak ada lagu Tak ada. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat.
wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Cuba Syekh Hanafi, tidak ada